Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di topik terbitnya Fajar Dakwah. Jika kelas sebelum ni kita telah mendengar bacaan daripada pelajar, itu daripada surah Al-Mudassir, di mana perintah ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Mudassir yang berbunyi, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa syiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Rasulullah SAW telah melaksanakan tugas dakwah secara sulit terlebih dahulu. Kerana dakwah Rasulullah SAW terbahagi kepada dua, iaitu secara sulit dan juga secara terang-terangan. Kita tengok terlebih dahulu kepada dakwah secara sulit. Pada peringkat ini, baginda menyeru individu daripada keluarga terdekat dan sahabat yang rapat. Antara orang yang awal memeluk Islam termasuklah Sayyidatina Khadijah, iaitu isteri Nabi, dan kemudian Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu baginda, dan Zaid bin Harithah, pembantu baginda. Hal ini diikuti dengan keislaman Abu Bakar, sahabat baik baginda. Abu Bakar pula telah berjaya berdakwah kepada orang yang berpengaruh dalam masyarakat seperti Osman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Dakwah secara sulit ini mengambil masa hampir 3 tahun. Dalam tempoh tersebut, umat Islam berjumpa dan salat secara bersembunyi di lorong atau di lembah yang jauh daripada pengetahuan awam. Pusat penyebaran Islam pada masa itu ialah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kita berpindah kepada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan terbahagi kepada dua, iaitu kepada kaum kerabat dan kepada kaum masyarakat awam. Seterusnya kita pergi kepada strategi dakwah. Strategi dakwah Rasulullah SAW ada 4. Yang pertama, strategi dakwah secara ucapan awam, di mana baginda naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah SWT dan meyakini hari kiamat. Yang kedua, mencari sokongan. Strategi dengan mencari sokongan. Ini Rasulullah SAW bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Pertemuan dibuat pada waktu malam untuk mengelak gangguan kafir Quraisy. Strategi yang ketiga ialah strategi mencari tempat selamat, di mana Rasulullah SAW telah memerintahkan sebagian umat Islam agar berhijrah ke Habsyah. Habsyah negara yang aman dan mempunyai raja yang baik. Kemudian strategi yang keempat iaitu mengadakan jamuan, di mana Rasulullah SAW telah menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Kita tengok hikmah strategi dakwah itu. Hikmah strategi dakwah itu terbahagi kepada dua, iaitu strategi yang kita tengok tadi, strateginya secara sulit dan secara terangan. Antara secara sulit, hikmah dia ialah memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Yang kedua, memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Dan yang ketiga, untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Itu strategi secara sulit. Kemudian kita tengok strategi secara terang-terangan, iaitu menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Yang kedua, menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Dan yang ketiga, kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Seterusnya kita tengok kepada faktor penentangan kaum musyrikin. Faktor penentangan kaum musyrikin ni ada 4, iaitu faktor agama. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor politik. Dan yang keempat, faktor ekonomi. Kita tengok satu persatu. Faktor penentangan dari segi agama iaitu mereka ini berpegang kuat dengan kepercayaan nenek moyang mereka.
Faktor yang kedua mereka iaitu sosial, iaitu mereka ini berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Dan yang ketiga, faktor politik, iaitu di mana golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa. Dan yang keempat, iaitu ekonomi, faktor ekonomi, di mana pada golongan ini, golongan pengukir dan peniaga berhala merasakan ekonomi mereka akan terjejas dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin.